Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan ketaatan padamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna fi lailatul qadr. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mas ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat yang menonton secara live pada malam ni, malam pula, tengah hari ini, kan biasa malam kan, pada tengah hari ini, dan juga bersama-sama dengan Kak Mas pada hari ini adalah tim Harakah Daily, Harakah Penganjur yang bersama-sama. Terima kasih di atas jemputan ini. Alhamdulillah. Jom kita sama-sama kongsikan sedikit tazkiyatun nafs, sikit-sikit perkongsian daripada Kak Mas tengah hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang Kak Mas kasih dan hormati sekalian, InsyaAllah pada tengah hari ini Kak Mas suka untuk berkongsi, kita chat-chat santai-santai berkaitan dengan wanita dan Ramadan. Bila sebut berkenaan dengan wanita, of course lah bulan Ramadan ni yang paling sibuk, yang paling busy, kan, yang paling super duper menjadi super duper woman ni adalah wanita. Gini kata, habis tu kami ni lelaki tak super lah, super juga. Tapi tajuk pun wanita dan Ramadan. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan wanita dan Ramadan, maka kita melihat sebenarnya, alhamdulillah, yang pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Ramadan kali ni Allah pilih kita untuk sampai pada Ramadan. Sebab dalam ramai-ramai Allah Taala umat Allah, umat Nabi Muhammad SAW, ada yang tak sempat sampai, ada yang telah meninggal dunia, Allah ambil nyawa. Tapi alhamdulillah kita dalam keadaan kesihatan yang baik, kita dalam keadaan ada keluarga, kan, kita dalam keadaan ada kerjaya dan sebagainya. Dalam keadaan alhamdulillah kita dah menghadapi situasi sebelum ni, PKP dan sebagainya. Sebelum ni kita tak boleh nak solat berjemaah, kita tak boleh nak keluar, tak boleh pergi bazar, tu yang paling penting, kan, tak boleh pergi bazar, kan, tak boleh nak bertujuan dan sebagainya. Alhamdulillah kali ini Ramadan kita dapat menikmati semua itu dan kita kena rasa syukur. Jadi bila kembali kepada tajuk kita berkenaan dengan wanita dan juga Ramadan, suka untuk Kak Mas kongsikan bahawasanya Ramadan ini menjadi salah satu amalan bukan setakat lelaki tapi bahkan wanita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh daripada Abdul Rahman bin Auf, apa yang disebutkan? Iza salat al-mar'ah khamsaha, apabila seorang wanita itu dia solat 5 waktu, wasamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wahafizat farjaha, dan dia jaga kemaluan dia, dia jaga maruah dia, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, maka katakanlah kepada wanita tersebut, kan, udkhulil jannah, masuklah ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah kamu ke dalam syurga yang mana-mana kamu mahu ataupun kamu sukai. Maka jelas daripada hadis ini Allah Ta'ala sebut secara jelas kepada para wanita, wahai para wanita, sesungguhnya salah satu amalan yang diwajibkan oleh Allah, bila kamu buat, kamu boleh masuk syurga. Maka dalam setahun kita ada 1 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bila kita buat amalan tersebut, maka amalan tersebut boleh membuatkan kita dekat dan menambahkan amal kita masuk ke dalam syurga Allah Taala. Tanyalah siapa pun manusia, tanyalah siapa pun daripada kalangan kita, dia tanya nak masuk syurga ke neraka, of course dia akan pilih syurga.
Kan, bila sebut nak masuk syurga, sudah pasti kita kena ada kriteria, ada syarat, ada perkara yang perlu kita lakukan untuk sampai kepada mereka yang menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya bila kita sebut berkenaan dengan wanita dan Ramadan ini, maka Ramadan ini adalah gudang pahala, ladang pahala, ladang tarbiyah. Sebab tu suka untuk Kak Mas kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian. Kak Mas ni walaupun dah lama meninggalkan bumi Al-Azhar Mesir, Kak Mas dulu belajar degree kat Mesir, tetapi setiap kali datangnya Ramadan, Kak Mas pasti akan merindui detik-detik ataupun suasana di Mesir dan juga di Mekah. Kebetulan rezeki Kak Mas, masa Kak Mas tahun 3, Kak Mas sempat buat umrah di bulan Ramadan. Malam pertama Ramadan Kak Mas sempat duduk di Mekah. So kita merasai dua suasana yang subhanallah, kita rasa nikmat tu dia lain. Sebab kalau di bumi Mesir, Kak Mas nak kongsikan sikit dengan sahabat-sahabat sekalian, sebulan sebelum Ramadan dia orang dah meriah dengan, kalau kedai-kedai ni dah tambah kemah-kemah, letak dengan buah kurmanya, dengan makanan macam-macam, manis-manisan untuk orang beli sebulan sebelum. Kan, kita sebulan sebelum tak banyak lagi, kan kita seminggu selepas puasa banyak baju raya, kan, itu beza di suasana. Jadi bila banyak satu, yang keduanya akan banyaknya jual fanus. Fanus ni bahasa mudah kita, kalau kita lampu lilap lah. Orang kalau orang utara sebut lampu lilap, kalau orang utara sebut apa? Lampu apa? Kelip-kelip. Lampu kelip lah. Kalau orang utara sebut lampu lilap. Lilap kan, lampu lilap. So dia macam fanus ni, kalau lebih kurang rupa dia macam tanglong lah, tapi yang dekat Mesir. So kita akan pasang, kita akan prepare, banyak kedai akan jual dan sebagainya. So dan ketika itu akan ramainya masyarakat ataupun orang luar ataupun masyarakat akan kongsi makanan. Ada yang sanggup kadang-kadang tu just letak tepi-tepi jalan je, akan ada orang ambil makanan. So suasana tu sangat-sangat orang berlumba-lumba untuk membuat kebaikan dan juga pahala. Dan maka kita melihat kepada perkara tersebut bahawasanya sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, semua amalan anak Adam yang dilakukan pada bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan balasannya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 hingga 700 lipat kali ganda. Kenapa Kak Mas sebut macam tu? Nak katakan bahawasanya, wahai wanita-wanita sekalian, apa jua amalan yang kita buat pada bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahala yang banyak. Sebab tu tak semua orang Allah pilih untuk kita melalui fasa tersebut. Jadi kalau kita ikutkan di sini bahawasanya setiap lelaki dan wanita akan diberikan ganjaran pahala melalui apa yang diusahakan. Jadi wanita tak perlu nak iri hati dengan lelaki, lelaki tak perlu nak iri hati dengan wanita. Satgi insya-Allah Kak Mat nak kongsikan berkenaan dengan wanita dan Ramadan, apa yang menyebabkan kita rasa kadang-kadang letih lah. Orang lelaki tak apalah, bulan Ramadan dia pergi kerja, balik kerja, makan, selesai. Kita ni orang perempuan nak kena masak lagi, nak uruskan anak. So ada perkara-perkara yang terkadang membuatkan kita rasa bila datangnya Ramadan kita dah rasa macam risau. Kita dah rasa macam ni mesti kerja banyak ni. Kadang-kadang ada kerisauan di situ. Tapi sebagaimana Kak Mas sebut di awal tadi, insya-Allah apa yang kita buat ni ada ganjaran-ganjaran dan ada sesuatu yang kadang-kadang kita tak nampak. So ini yang Kak Mas nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Kak Mas pada tengah hari ini, insya-Allah. Dan apa yang Kak Mas sebut tadi, lelaki dan perempuan ni masing-masing ada peranan masing-masing, terutama pada bulan Ramadan. Kan? Suami dia ada tanggungjawab dia, ayah dia ada tanggungjawab dia, adik lelaki, abang lelaki pun ada tanggungjawab dia. Tapi kita sebagai wanita pun kita ada tanggungjawab, dan tak perlu nak iri hati. Tak apalah depa kalau pergi kerja cukuplah dapat pahala depa banyak pergi kita. Tak ada. Kan? Sebab tu dalam ayat Allah Subhanahu taala lain, perempuan, lelaki yang beriman, yang bertakwa, buat amalan soleh, masing-masing akan diberikan pahala. Bukan sebab dia lelaki maka dia dapat 2 pahala, sebab dia perempuan maka dapat 1 pahala. Tak ada beza macam tu. Kan, tak ada beza macam tu. Itulah indahnya Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak kepada sebahagian yang lain. Kerana bagi lelaki ada bahagian yang diusahakannya,
Bagi perempuan pun ada usaha yang ada perkara yang diusahakannya. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu Taala. Allah Maha mengetahui. Maka jelas dalam surah An-Nisa ni ayat 32 Allah nak kata apa? Lelaki, perempuan, kamu buat baik, kamu beriman kepada Allah, kamu buat amal soleh, maka masing-masing akan dapat ganjaran masing-masing. Tidak ada double standard yang diletakkan oleh Allah. Berbeza dengan kita manusia ni, kita pun kadang-kadang jadi kakak, jadi adik, jadi ibu, jadi kawan-kawan, kadang-kadang kita ada lebih sikit kan, rasa kasih sayang ataupun lebih rasa perasaan dan sebagainya. Tapi Allah tak ada seperti itu. Itulah sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim yang Allah berikan kepada kita semua. Maka disebutkan yang lain bahawasanya bagi lelaki ada sebahagian pahalanya dan perempuan juga ada sebahagian pahalanya. Sebagaimana satu kisah, satu ketika Ummu Salamah ni ditanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kenapa tidak jadikan kami ni seperti lelaki?" Ummu Salamah kata dekat Rasulullah, mengadu kat Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kami ni tak seperti lelaki? Kami nak juga berjihad, keluar berperang macam mana orang lelaki buat. Sebab tahu bila keluar berjihad pada jalan Allah, pergi berperang pada jalan Allah, maka dia akan dapat pahala yang berlipat kali kan, ganda, bahkan boleh dapat syahid." Maka ayat inilah yang ditunjukkan oleh Islam bahawasanya setiap manusia perlu tingkatkan usaha dalam kehidupan, bukan setakat berangan-angan, tapi dia kena ada usaha. Justru kalau kita tengok Imam Al-Qardawi ada berpendapat bahawa realiti pada masa kini sumbangan wanita terkadang kita melihat melebihi daripada usaha yang dilakukan oleh orang lelaki. Malahan kelebihan dan kepayaan mereka pun yang mereka miliki pun berbeza-beza. Contoh, masa bagi contoh lah kan, di universiti hak ramai lelaki ke perempuan? Perempuan, kan? Kalau dekat hospital pekerja lelaki ke ramai? Lelaki ke perempuan yang ramai? Perempuan. Kan? Kita punya juruteknikal kuat dia menjawab bukan perempuan. Kan? Kat bazar Ramadan lelaki ke perempuan yang ramai yang membeli belah? Saya tak pernah buat kajian lagi lah. Kan? Saya tak pernah buat kajian. Dekat mall yang banyak beli belah baju raya, lelaki ke perempuan? Perempuan juga. Kan? So kita jangan kata yang ni lelaki banyak, yang ni perempuan banyak. Dia ada fitrah yang telah Allah Ta'ala bagikan kepada lelaki dengan perempuan yang tak perlu untuk kita pertikaikan. Dari sudut fisiologi, dari sudut fitrah itu memang telah Allah berikan kepada lelaki dan juga perempuan. Maka sumbangan lelaki dan sumbangan perempuan adalah berdasarkan usaha yang diberikan, yang dilakukan oleh masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Lail ayat 4. Apa yang Allah sebutkan yang bermaksud demi malam yang menutupi cahaya siang apabila terang benderang dalam penciptaan lelaki dan perempuan. Sesungguhnya, yang wujudnya Allah sebut apa? Sesungguhnya usaha kamu wahai lelaki dan perempuan berbeza-beza. Sebab tu bila disebutkan berkenaan dengan hak wanita dengan lelaki, kita tak boleh bawa konsep ataupun tasawur pandangan sebagaimana orang barat, ideologi orang barat, tak boleh. Kita sebagai umat Islam, kita ada keyakinan tasawur kita berkenaan dengan usaha, berkenaan hak lelaki dan perempuan, itu telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kan sebab tu Allah jadikan kita ni perempuan dan lelaki saling melengkapi, bukan untuk compete. Compete tu kita bersaing. Kalau contoh tim Harakah hari ni, saya rasa Alhamdulillah lelaki pun ramai, perempuan pun ramai. Mungkin sahabat-sahabat penonton tak nampak kan, tapi yang bersama-sama saya dalam ni Alhamdulillah lelaki ramai, perempuan pun ramai. Kan lalu orang kata kalau pergi kat masjid hak ramai dengan tazkirah tu perempuan je. Ni tak, dekat Harakah Daily ni Alhamdulillah bagus-bagus. Tak saya boleh mai. Kan ada yang bujang ke kat sini? Jangan kata bujang 3 kan. Kan. Jadi insya-Allah kan kita tengah-tengah hari ni kita tak boleh serius sangat, nanti mengantuk sebab dia waktu mudayyak, waktu genting, kan. Kalau kita tak puasa pun waktu genting, kita puasa telah-telah lah kan. Kan. Sebab kita tak boleh makan, so masa tu kita ada banyak. Jadi sahabat-sahabat yang Kak Mas kasih dan hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kak Mas lebih spesifik kan bila kita bincangkan berkenaan dengan Allah Subhanahu wanita dan Ramadan tadi. Sebab tu kalau kita tengok bila sampai bulan Ramadan, wanita ini menjadi tulang belakang kepada keluarga. Kan? Dan banyaklah tugas-tugas rumah tangga, tak semestinya sama ada dia masih bujang ataupun dah berkahwin. Dia masih bujang ataupun berkahwin, so dia ada tanggungjawab. Dan kerja ni kalau tanya orang usia rumah, kerja tak akan pernah habis. Tak akan pernah habis. Walaupun tanya saya pun walaupun menjadi ahli parlimen,
Kan? Satgi habis je sidang parlimen, balik hotel ataupun balik rumah, dia tak pakai dah title YB tu. Tetap menjadi pangkat ataupun title sebagai seorang isteri. Tetap kena masak, tetap kena sediakan keperluan suami dan sebagainya. Kan tu baju bertimbun-timbun, kan baju belum berlipat. Tak ada je nak ada maid dan sebagainya. So kita sama-sama bantu di antara suami dengan isteri. Sebab tugas takkan pernah selesai. Kita yang kena tugas. Tambah pula kalau masing-masing dah ada anak satu, anak dua, anak tiga, tambah dengan anak kucing, kan, tambah pula dengan anak hamster dan sebagainya, bertambah pula tanggungjawab yang kita akan laksanakan. Maka terkadang menjadi kerisauan bagi wanita bila sampai Ramadan ni, ya Allah, kan, kita kadang-kadang bila dah sibuk dengan kerja rumah, sibuk dengan kerjaya, sibuk dengan anak-anak, kadang-kadang kita dah letih dah nak baca Quran, kita letih kadang-kadang nak berzikir, kita dah letih dah kita dah orang lelaki balik kerja tak apa, sempat lagi nak pergi masjid, sempat lagi nak pergi bazar, sempat lagi nak baca Quran. Kita dah letih, kan, dan kita rasa seolah macam pahala kita macam sikit je lah, sebab duk sibuk dengan kita rasa dengan benda-benda yang masak, basuh baju, uruskan anak dan sebagainya. Tambahan pula kita pula wanita ni, istimewanya kita pula tak boleh puasa cukup 30 hari, melainkan dia mengandung lah. Kan, saya rezeki saya alhamdulillah pertama kali saya boleh puasa penuh. Kan, jadi doakanlah mampu untuk puasa, kan. Jadi orang perempuan ni Allah bagi keistimewaan kepada dia, dalam tempoh 30 hari ni ada ketikanya dia memang tak boleh puasa. Itu memang ketetapan fitrah yang telah Allah bagi sebagai seorang wanita. Jadi kadang-kadang menjadi persoalan, kita dah lah sibuk, tak larat, lepas tu pula puasa tak penuh. Jadi ganjaran pahala kita tu tak sama lah macam lelaki. Kan, lelaki boleh puasa 30 hari, kan dia tak puasa 30 hari. Tak tahulah kan dia berapa hari, kan. Tapi kita doakan kita mampu hadungi dengan baik. Walaupun cuaca panas kejap, hujan sekejap, tapi alhamdulillah kita dapat jalani puasa kita dalam beberapa hari ini dengan baik, insya-Allah. Jadi wanita-wanita sekalian yang Kak Mas kasih dan hormati sekalian, sebab tu indahnya Islam ini syumul, Islam ni fleksibel. Maka Allah akan berikan pahala berdasarkan amalan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan banyak ruang-ruang pahala pada bulan Ramadan yang boleh kita dapat, yang boleh kita kecapi, yang boleh kita grab untuk kita perolehi. So yang berada live pada tengah hari ini bukan sekadar para wanita sekalian, tapi juga kepada para suami. Boleh dengar perkara ini supaya faham, rupa-rupanya ini yang isteri aku dapat sebenarnya. Takut-takut dia pula jealous, rupanya perempuan lagi banyak pahala daripada dia. Kan, termasuk juga yang belum berkahwin. Habis tu Kak Man ni cerita pasal wanita, pasal rumah tangga ni, kami tu bujang lagi, kena dengar juga yang bujang pun. Kan, yang perempuan pun kena dengar, telah-telah yang lelaki pun kena dengar sebagai preparation untuk menjadi suami yang terbaik, insya-Allah. Sebab itu adalah ilmu. Jadi kalau kita tengok dalam konteks Ramadan ini, yang pertama sekali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, misalnya yang pertama Allah Taala bagi keistimewaan kepada wanita ni, dia datang haid ataupun ada keadaan-keadaan tertentu dia tak puasa, kan, mungkin sebab musafir jauh, kesihatan dan sebagainya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, di mana seseorang yang menjadikan suatu kebiasaan dalam melakukan amal kebaikan, namun secara tiba dia sakit ataupun dia berada dalam pemusafiran, maka pahala tersebut tetap dapat. Maksudnya apa? Dalam hari-hari biasa, hari dia sihat, hari dia tak period, tak haid, maka dia melakukan amalan tu sebab apa? Sebab satu tanggungjawab. Maka walaupun pada bulan Ramadan dia period ataupun mungkin dia sakit, mungkin dia musafir yang menyebabkan dia penat dan sebagainya, dia terpaksa berbuka puasa, maka pahala puasa tu tetap dapat kepada wanita tersebut, sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW, idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mithla lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Daripada Abu Musa, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba itu sakit
ataupun dia memusafir, maka baginya pahala terhadap amalan kebiasaannya yang dilakukan sepanjang tempoh dia tidak bermusafir. Dan hadis ini hadis riwayat Bukhari. Dan para ulama mentakwilkan bahawasanya hadis ini turut dikaitkan kepada para wanita, di mana para wanita bila mana pada bulan Ramadan dia datang haid, ataupun mungkin ada setengah wanita dia mengandung, dia risaukan kesihatan dia dan juga kesihatan baby dalam kandungan, so dia terpaksa untuk tidak berpuasa atas saranan doktor dan sebagainya. Maka ketika mana dia tak mampu untuk menunaikan puasa tersebut dengan baik ataupun meninggalkan puasa, maka pahala tu tetap dapat, kan? Dah makan dah, tapi pahala tu tak dapat. Kata hebat kan, Allah bagi keistimewaan kepada para wanita. Bukan kata sebab kita 30 hari, kalau 30 hari sehari dapat, kita kira matematik lah, kadang-kadang dia suka manusia ni kadang-kadang dia suka otak kira-kira kan, nak kira. Kalau kira okey, sehari kalau aku puasa dapat 7 kali ganda pahala, ataupun katakanlah 10 kali ganda pahala. Kalau sehari 10 kali ganda, kalau 30 buat apa? 300. Kalau dah sehari tak puasa, tolaklah 7, tolaklah 10 kan, macam sikit lah pula kan. Kita rasa tolak macam tu, tapi rupanya tidak. Dalam matematik Allah Subhanahu Wa Taala, kiraan tu bukan sedemikian. Tu baru puasa, tak ditambah lagi dengan amalan-amalan yang lain. Maka itu yang dikatakan bahawasanya Allah menyediakan pahala yang terbaik untuk para wanita. Jadi jangan sedih kalau tak tamam puasa. Jangan sedih kalau Allah Ta'ala bagi ujian, mungkin masalah kesihatan dan sebagainya, kan? Bila Kak Mas share dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan, kan ada yang mengandung, atau bukan mengandung, yang bersalin pada bulan Ramadan. Satu Ramadan dia bersalin. Allah, itu satu, bukan satu ujian tu kan, kadang-kadang sebab dia fikir ke depan tu nak ganti 30 Ramadan. Tapi itu bukan dalam kawalan kita, kan? Kita pun tak ada butang pos. Jangan bersalin baby, jangan bersalin jangan bersalin satu Ramadan, bersalin lepas 30 Ramadan, tak boleh juga. Kan? Bukan kawalan kita. So bila benda bukan kawalan kita, Allah yang maha mengetahui, maka insya-Allah Allah akan berikan pahala yang terbaik kepada kita. Walaupun kita tinggal 30 hari, tapi pahala tetap kita akan dapat. Maka itu di antara benda yang kita rasa jangan sesedih, wahai para wanita sekalian. Okey, yang kedua, bagi kita wanita, kita ni bulan Ramadan memang kita busy. Kita akan, di antara benda yang selalu kita buat adalah kita sediakan sahur, kita sediakan berbuka, kan kalau boleh ni 30 hari 30 resepi, 30 resepi nasi, 30 resepi kuih, 30 resepi ayam, kan? Semua benda lah 30 resepi. Kan, kalau seronok. Kadang-kadang tak masuk kat rumah pun 30 lauk di bazar, 30 jenis kuih di bazar, kan? Macam saya sendiri, saya kata dekat saya punya staff, sampai orang tahu, kalau orang tahu sebut cemuih. Tahu tak cemuih? Cemuih tu apa? Muak, bosan. Kan? Walaupun dekat hotel tu, waktu sahur dia, tabarakallah, makanan tu banyak. Tapi bila mai seminggu, bila mai 3 hari, 4 hari, 5 hari, dia dah macam last sekali makan apa? Makan koko keran dengan susu. Hak tu tak boleh hak sedap pun, sebab kita dah rasa cemuk, kita dah rasa bosan, kan? Jadi sampai tahap saya punya husband kata apa, tak apalah, kita buka puasa kat bilik je lah, kita makan roti atau makan kurma je dengan susu, selesai. Sampai ke tahap walaupun ada makanan yang enak-enak macam mana pun, sampai satu tahap kita punya fitrah ni, kita akan rasa mudah bosan dan sebagainya. Nak katakan apa, para wanita sekalian, para wanita ni dia kreatif tau. Ingat tak, ada masa PKP, bila kita tak boleh keluar, kalau kita dapat makanan, kita akan, ibu-ibu ni, para wanita ni, dia akan kreatif buat macam-macam, kan? Dia menega satu hari dah, dia akan buat macam-macam. Sebab tu ada yang masa PKP berat badan dia naik, tidak? Bulan puasa pun macam tu juga. Tapi alhamdulillah bulan puasa ni saya rasa ramai juga yang usahakan nak buat menu diet, menu kurus. Nak pastikan habis 30 Ramadan boleh pakai baju yang diidam-idamkan, kan? Baju diidam-idamkan, sebab termasuklah saya punya suami, kan? So bila kita nak sediakan para wanita, kadang kita letih nak sediakan, ataupun bukan apa makna kita masak ataupun kita beli kat luar pun, kita perlukan prepare, kan? Nak makan panas-panas, nak pangat tu pupuk dah.
Pengat tu bahasa utara. Panaskan lah kan. Minta maaf lah no. Sebab memang utara tak boleh tak boleh nak slang sangat lah. Kan kita kena ada jati diri. Kan. Okay. Kalau tak faham tu boleh komen. Nanti insya-Allah tim Harakat Jadi tolong bantu untuk ni. Tak boleh tu kawan-kawan boleh buka kamus versi utara insya-Allah. Jadi berkenaan dengan kita sediakan makanan sahur, makanan berbuka untuk family ni, tak perlu pun nak bermewah. Terkadang kita sediakan kurma, kita sediakan air kosong, kita sediakan kuih pun, itu juga dikatakan sebagai ladang pahala. Sebagaimana hadis Nabi SAW sebut, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankhusu min ajri sha'im syai'an. Man fattara sha'iman, barang siapa yang beri makan kepada orang berpuasa, mislu ajrihi ghaira, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. La yanqus min ajri shaim syai'an, dan tak mengurangi pun puasa orang yang berpuasa tersebut. Maka kenapa tidak ruang yang kita ada di bulan Ramadan ini Allah pilih kita, bukan setakat kalau contoh kita yang dah berkeluarga, kita masak ataupun kita sediakan makanan. Jangan kita anggap nak sediakan. Kita ni orang Malaysia, orang Asia ni, kita kadang-kadang masak ni kita rasa susah. Dia nak masak senang, nak sedia bahan tu yang lambat. Tidak. Semua kat sini kan, orang lelaki dia tak tahu kan. Kan kita nak masak tu senang kan. Ketung ketang senang kan. Tapi nak sedia bahan tu kan, kalau nak beli ayam, nak potong ayam, nak kupas bawang, dia makan masak kan. Jadi lah ni alhamdulillah kita ada macam-macam. So wanita ni diskredit. Kan ni dah ada cili giling yang dah siap, bawang putih semua yang dah siap, tambah pula hak duduk dalam tin tu ada keluar buah sardin ke buah ayam ke, semua dah ada kan. Jadi mudah. So apa je yang kita sediakan untuk family kita, dengan anak-anak kita ataupun mak ayah kita ataupun kawan-kawan kita, semuanya akan diberikan pahala yang berlipat kali ganda oleh Allah, walaupun sebiji kurma. So jangan rasa kedekut lah untuk kita infakkan ataupun kita kongsikan, bagi makan kepada orang yang berpuasa. Saya ingat lagi kalau dekat Mekah, kita tengok kan, bukan kat Mekah lah, ada beberapa negara ataupun tempat kita sendiri pun, ada orang dia suka kongsi, dia suka sedekah. Kadang-kadang tak perlu sedekah banyak. Kadang kalau orang dulu kan, ingat tak, saya rasa sekarang pun dekat Masjid Surah ada lagi adat ataupun cara macam tu. Jenis suka letak pisang, gantung pisang. Ada lagi tak sekarang ni dekat sini? Dia gantung pisang dekat apa? Laluan masuk pintu masjid ke pintu surau kan. So kalau contoh kalau kita moreh lah kan, habis sembang tarawih, dia gantung pisang, so kita nak keluar, dia akan ambil lah. Letak pisang standar ataupun letaklah apa-apa kan. Macam kita lah ni ada konsep moreh lah kan. Kalau orang dulu dia akan letak pisang standar. So habis nanti dia akan top up. Tak kisahlah orang yang pisu nak masjid atau surau tu nak semayang ke tak semayang kan, kadang-kadang itu sebab aim pisang lah. Kan kena aim pisang. So suasana tu membuatkan kita rasa subhanallah, nak bersedekah, nak bagi makan ni bukan suatu benda yang perlu mahal kan. Kalau contoh saya ingat pengalaman saya dekat masa buat umrah dekat Mekah dulu, bila time puasa, bila nak berbuka tu, saya tengok ramai orang berebut-rebut nak bagi orang makan berbuka. Kadang-kadang dia tak, bukan dia bagi apa pun, dia beli satu kotak kurma bukan kurma besar, kotak kurma yang kecil tu yang berapa ratus gram tu kan, 500 gram dan sebagainya. So dia bagilah seorang dua biji, dia bagi kat tangan kan. Dia kata ya Allah 2 biji. Bagi kita macam lah 2 biji berapa kupang je, tak sampai kupang kan, berapa sen je kan. Tapi sebab nak memberi, maka kita nampak memberi itu nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kat mana-mana pun saya sebut, Allah tak pandang kuantiti tu, tapi Allah pandang apa yang tindakan kita buat, apa usaha yang kita buat. Dan ini di antara perkara yang subhanallah, yang kebanyakan kerja menyiapkan makanan ni adalah siapa buat? Adalah wanita. So lepas ni pun lelaki yang ada, lelaki-lelaki qawam yang sedang mendengar, sama ada secara live ataupun secara fizikal ni, so boleh ambil peluang untuk berebut-rebut. Hari ni mana nak tahu, tiba-tiba balik buka puasa kan, tiba-tiba suami pula tak apa abang hidang hari ni.
Kan abang tolong perangat hari ni. Sebab apa? Sebab abang lepas dengar tazkirah tengah hari ke harakat Deli. Kan sebab suami pun nak dapatkan pahala yang sedemikian. Maka kita sama-sama berebut untuk dapat pahala. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, wahai para wanita sekalian yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat itu, tapi juga sebagai seorang wanita ni kadang bulan Ramadan, masuk bulan biasa, bulan Ramadan ni kita menyediakan kelengkapan suami. Maksudnya kita buat preparation, anak-anak nak pergi sekolah ataupun suami nak pergi kerja, kita siapkan barang-barang dia, kita ingatkan dia anak-anak buat je sekolah. Itu pun sebenarnya dalam bulan Ramadan ni sebab kita penat. Bila kita penat, kita nak peringat dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita kejut suami, kadang lepas sahur tidur balik, terkejut pula tak pergi kerja kan, tak pergi kerja pukul 9 contoh kan, isteri kejut. Itu pun sebenarnya Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala berikan pahala yang berlipat kali ganda. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim yang bermaksud, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, maka dia akan mendapat pahala, dan pahala orang tersebut setelahnya tanpa kurang sedikit pun. Dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang menirunya tanpa kurang sedikit pun. Maksudnya apa? Bila kita buat sesuatu yang baik, suami pergi kerja, iron baju bagi kemas, orang tu segok hari ni noh. Lagi tambah Ramadan lagi tersekok, nampak makin kurus. Siapa duk iron baju? Isteri. Kan? Nak prepare baju warna apa, selak warna apa, stoking warna apa, tie warna apa. Orang nampak kemas tu. Siapa yang sediakan? Isteri. Kan? Semua tu kita nampak benda simple. Kita nampak macam keterampilan je pun, nampak baju biasa pun tak. Tapi itulah pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala usaha yang berlipat kali ganda. Bukan setakat hari biasa, tapi bulan Ramadan kita buat juga. Kita tak mendekat, tak apalah abang kau sendirilah. Sebab saya puasa ni penat. Tak apalah abang carilah sendiri stokin duk mana, ikut suka lah pakai warna apa pun. Kan? Sebab saya penat dah. Tadi saya sahur dah kan. Saya siapkan sahur, so abang cari sendirilah. Anak pun kadang-kadang tak apalah, pakailah yang mana ada. Kan? Tapi kita wanita ni macam mana penat pun kita akan usahakan untuk preparation, untuk siapkan. Maka penat itu, maka persediaan itu Allah berikan pahala yang berlipat kali ganda. Bayangkan daripada kita bangun sahur tadi sampai pagi pukul 9 sebelum kita pergi kerja ataupun husband pergi kerja ataupun anak pergi sekolah, dan berapa banyak pahala yang Allah berikan, ladang-ladang pahala. Hari biasa dah Allah berikan pahala, tapi bulan Ramadan ni Allah lipat gandakanlah lagi. Ibarat dia saya selalu sebut kat kuliah-kuliah muslimat, pahala ni kita tak nampak. Kalau nampak senang kan, kita buat sikit pahala je, ni dapat notification dekat phone, RM1 masuk, bukan rasa RM1, RM10 masuk, ting masa Shopee tu kan, Shopee kan ada masuk kan, bunyi kan. Kalau kita pahala tu boleh bunyi macam tu, ada notification, subhanallah, tak payah dah pergi kerja, duduk rumah aja kan. Banyak benda yang kita boleh lakukan, banyak benda yang kita boleh buat untuk dapatkan pahala. Maka inilah yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, bahawasanya setiap benda yang kita lakukan mempermudahkan orang lain, maka kita menguruskan dengan baik, maka Allah memberikan ladang-ladang pahala kepada kita semua. Bayangkan betapa besarnya ganjaran pahala yang telah Allah Ta'ala berikan, nantikan kepada kita, terutama selain daripada kita lakukan amalan-amalan lain seperti amalan ibadah, qiyamul lail, baca Quran, tarawih dan bermacam-macam lah lagi. Sebab biasanya bila kita bulan Ramadan ni, kita nampak tarawih, kita nampak Quran, baca Quran kan, kita macam solat-solat sunat, zikir dan sebagainya. Ya, yang tu betul. Tapi di samping perkara-perkara yang lain itu, inilah tugas-tugas yang terkadang kita tak nampak ladang-ladang pahala. Sebab setiap orang ni dia ada kekuatan masing-masing. Ada orang lebih dia pada baca Quran, tapi kita ni kalau baca Quran sampai 2 baris, dia mula menguap lah kan. Betul tak? Ada yang mengaku kan, kan? Ataupun tak ada baca satu baris, baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dah rasa macam dah lenguh lah, rasa kering tekak dan sebagainya kan. Ada orang dia lebih baca Quran, alhamdulillah, tabarakallah, silakan. Ada orang mungkin lebih dia pada zikir kan, di tangan dia ataupun ada tasbih, zikir. Dan zikir tak semestinya di bibir, di hati dia sentiasa zikir. Itu dia lebih dia. Kita kadang-kadang zikir lah 10, lepas tu lupa dah ruyuk di mana
Kan? Itu lebih setiap orang berbeza-beza. Maka nak katakan setiap orang ni dia ada kelebihan, maka dia ada amalan-amalan yang berlakukan, maka teruskan dan gandakan. Mungkin asbab dia rasa dengan asbab masak makanan yang sedap, dengan asbab dia menyediakan pakaian yang terbaik untuk suaminya, untuk anak-anaknya, itu yang terbaik, maka insya-Allah Allah akan bagi ladang pahala yang berlipat kali ganda. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat yang saya nak kongsikan sama juga bila kita memasak, kemas rumah, basuh baju, dan kita bukan sekadar kita buat perkara tersebut, malahan kita selangi ataupun kita buat perkara-perkara tersebut, terutama pada bulan Ramadan ini, dengan kita berzikir. Kalau malah kalau rasa macam berat sangat, kadang-kadang kita terlupa. Kita ni orang perempuan kadang buat kerja kita fokus. Kan, kita fokus. Kadang masak-masak je dulu, kadang tak lupa nak berselawat dan berzikir dan sebagainya. Dia ni canggih. Kita ada phone. Sambil nak masak ataupun sambil basuh baju, letak je telefon, pasanglah nak pasang apa pun. Kan? Al-Baqarah ke, kan, zikir ke, burdah ke, apa kuliah ke, macam tengah hari ni, kan, sambil duduk dengar live ni, mungkin ada yang tengah lipat baju. Kan? Mungkin ada dia tengok resepi, lagi kena sediakan bahan apa ni, at least. Kan? So kita ada macam-macam dah method media sosial yang kita ada, terutamanya dan majlis ilmu yang subhanallah tabarakallah, saya rasa setiap minit ni mesti ada majlis ilmu. Mustahil tak ada. Sama dekat TV, dekat radio, dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook kan, mesti ada. So kenapa tidak kita gunakan ruang dan peluang itu? Kalau hari-hari lain kita jangan buka, paling tidak pada bulan Ramadan ni kita buka lah. Kan, kalau kita mulut kita ni malas nak membaca, mata kita malas nak menengok, paling tidak kita berikan satu pahala kepada telinga kita untuk mendengar zikir-zikir dan sebagainya. Paling tidak kita usahakan dalam sehari-hari kita sebut, kita baca Asma'ullahul Husna. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW, mafhumnya, barang siapa yang membaca ataupun menyebut nama Allah 99, maka masuklah ia ke dalam syurga. Sebab tu saya ingat lagi kalau saya di kuliah di USM ni kita kata bukan universiti Islam lah, macam UAE dan sebagainya, tapi apa yang dibuat oleh pensyarah kami di fakulti saya adalah setiap kali sebelum mula kuliah, mula kelas, kami akan mulakan dengan nasyid Asmaul Husna. Sebenarnya kalau program PAS ni biasa dah kan, program-program PAS, program-program tarbiyah, usrah ni kita dah biasa. Tapi kalau di fakulti ataupun di kuliah ni jarang. Melainkan mungkin dia punya pensyarah ataupun mungkin ada beberapa individu yang ada berfikrah ataupun dia faham betul-betul daripada hadis Nabi SAW tersebut, maka dia jadikan itu sebagai pelaksanaan. Dan hatta sendiri sehinggalah sekarang saya pun, kalau saya ada sebenarnya saya pernah mengajar di UiTM dan saya juga mengajar di Masjid Surau, dan setiap kali saya pun kalau setiap kali nak mulakan kuliah duha, kuliah asar, kuliah maghrib dan sebagainya, saya akan pastikan sebelum mula kuliah saya akan start dulu dengan Asmaul Husna. Buka je audio tu, kadang-kadang kita lupa, kata-kata tak nyanyi kan, buka je audio tu, letak kat mic tu, hanya nyanyi sama-sama dengan makcik-makcik. So kenapa tidak kita jadikan itu juga sebagai satu hiburan untuk kita mendapatkan pahala dengan menghidupkan mulut kita, dengan menghidupkan anggota zahir kita ni, dengan kita banyakkan berzikir, dengan kita lakukan. Sebagaimana yang disebutkan satu ketika Fatimah, Sayyidatina Fatimah pernah mengadu kepada bapaknya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Fatimah ni rasa letih. Sebab apa? Sebab kena buat kerja rumah kan, sebab kena buat kerja rumah yang berat. Lalu nak minta lah orang gaji kan. Kita pun kalau boleh nak ada, sekarang ni kalau boleh musim-musim hujan ni, nak ada mesin apa? Mesin dryer. Kalau boleh, heaven sangat dah kalau ada mesin dryer. Satu lagi apa tu yang boleh masak, kita masak dia ada macam-macam tu. Apa? Thermomix. Kan itu idaman wanita tu. Kan, Thermomix dan sebagainya kan, itu semua idaman wanita untuk memudahkan masak. Macam tu kan, tak ada zaman dulu kan. Kalau kita tengok mak-mak kita, saya ingat lagi mak saya kalau nak masak gulai, nak masak kari kan, dia guna rempah biji, kena giling dulu kan, giling guna apa tu, batu giling lah kan, batu dasar kan, batu giling, giling lah cabai, lepas tu letak apa, rempah biji. Tapi itu sedap sebenarnya
Kan? Dulu tak masa tak ada blender dan sebagainya. Mak saya umur 70-an, hampir kat 80, tapi mak saya masih lagi tradisional. Dia tradisional ni maksudnya kalau nyok pun, kalau santan pun dia tak mau santan kotak. Dia tak mau santan-santan yang instant-instant ni. Dia nak santan hak memang kukok. Bukan hak mesin tu. Dia nak hak kukok. Hak kukok, hak perah tu. Hak perah sendiri. Dia nak hak pati tu. Kita pun jadi anak, kita pun jadi terbiasa lah. Kan, sebab kita boleh ada beza bila makan santan yang daripada kotak dengan makan makanan yang daripada santan yang fresh, dia lain. Waktu nanti hampas-hampas tu kita akan buat santan letak kat kepala. Masih lagi saya merasai konsep tradisional tu, nikmat tu. Tapi hari ni dengan pelbagaian yang ada, maka itu yang berlaku kepada Sayyidatina Fatimah. Maka Fatimah ni dia rasa berat, dia rasa tak larat. Dia sebut dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang diberikan pesanan oleh Rasulullah SAW kepada anaknya, dia sebut apa? Maukah kamu berdua, aku akan ajarkan satu benda yang lebih baik, sangat baik daripada apa yang kamu minta. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika kalian berbaring hendak tidur, maka bacalah takbir Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Ada orang mengatakan 33 kali. Sebutlah tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Dan sebutlah tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Sesungguhnya yang demikian lebih baik daripada kamu. Sesungguhnya disebutkan oleh Nabi, daripada kamu nak minta pembantu yang mungkin ramai 3-4 orang, tapi dengan zikir tersebut adalah lebih baik untuk kamu. Nak katakan apa? Keletihan tu memang nyata, tapi insya-Allah bila kita buat sesuatu, kita berzikir kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allah akan mudahkan. Ada orang cakap, alah tak apalah, cakap memanglah senang, tak ada anak, tak apalah cakap anak seorang. Kan? Tetapi bila kita minta sebut itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang bagi kita kekuatan, yang bagi kita kelemahan, yang bagi kita masa, yang bagi kita sedap, makanan kita sedap, yang bagi suami kita ni dapat sumber rezeki yang banyak sikit, semuanya adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang Allah nak ajarkan kepada kita, terutama pada bulan Ramadan ini, bulan yang kita kata lakukan, kita katakan bulan ibadah, banyakkan lakukan ibadat. Kalau kita just lakukan ibadat hanya berpenat lelah, tapi tak ada keyakinan pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ialah satu benda yang sangat sia-sia. Jadi para wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan juga para pencinta-cinta wanita, kita sebut pula kepada para pencinta wanita ni kan. Dan juga yang kelima yang kami nak kongsikan adalah yang kelima adalah berkenaan dengan seorang wanita yang sentiasa memberi motivasi, memberi semangat, memberi pesanan, memberi nasihat kepada suami. Kalau anak, kepada ayahnya. Mungkin kalau yang bujang, dia menunjukkan tauladan kepada sahabat-sahabat dia. Kan? Jangan nak bagi nasihat pula tak kenal tu hak bujang, tiba-tiba nak bagi nasihat yang tak sepatutnya, tak sesuai kepada suami orang dan sebagainya. So kita kena tahu batas-batasnya. Apa yang disebutkan, dikala suami sibuk pergi bekerja, dikala suami mungkin bila balik tarawih ataupun balik kerja, mungkin dia rehat dan sebagainya, kan kadang-kadang kita bagi pesanan, kan, bang, kan ni bulan ni dapat gaji ni, kan terpenyet, kan keluar sikit sedekah kot, kan, bang jom kita solat 2 rakaat qiyam, kan, bang ni anak-anak ni baju raya macam mana. Bukan bermaksud kita nak mengajar, tapi kita nak bagi nasihat dan kita bagi motivasi. Begitu indahnya dunia ini apabila mendapat wanita yang sedemikian, yang sentiasa memberi peringatan, kan, memberi peringatan. Sebab tu kat siapa-siapa pun saya sebut, kita ni terutama dalam rumah tangga ataupun lelaki dengan wanita, sama ada dalam skop rumah tangga ataupun dalam skop kerjaya ataupun dalam skop persahabatan, kita jangan mempertikaikan orang lain. Apa maksud saya? Apa maksud kat majlis sini? Kita jangan mempertikaikan tanggungjawab masing-masing. Contoh kalau suami dengan isteri, abang kenapa abang macam ni, kenapa abang tak buat macam ni, kenapa? Kita usah mempertikaikan tanggungjawab suami. Kita buat apa tanggungjawab kita buat. Bila kita mempertikaikan, so akan ada benda yang tak kena, kan? Suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab. Tapi kita masing-masing saling nasihat, nasihati. Jangan sampai kita asyik mempertikaikan tanggungjawab suami, yang terkadang kita terlepas pandang tanggungjawab isteri. Sama juga dia pejabat.
di tempat kerja. Kadang-kadang kita mempertikaikan kawan kita, ni kenapa buat kerja macam ni? Minta maklum lah, dia nampak kasar sikit. Tapi orang tahu ni, ni kira rapat dah. Kan? Jadi kita, ni awak buat kerja macam ni, kenapa? Mempertikaikan tanggungjawab orang, mempertikaikan jokes ke orang. Kita mempertikaikan. Kan? Tapi kita tak muhasabah. Kita tak tengok apa tanggungjawab yang sepatutnya kita buat. Kan? Sebagai seorang sahabat yang baik, sepatutnya sebagai rakan sekerja, kita bagi nasihat yang baik. Okey, ni betul, cantik, elok, tapi tambah sikit lagi. Yang ni kena baiki. Kan? Nasihat tu bagus tak? Sangat bagus. Hubungan kita pun baik. Kan, hati kita pun lapang dan kita tak mencipta permusuhan. Kan, sama juga begitu juga dalam konteks kehidupan kita yang lain. Sebab hidup kita ni penat lah kalau nak bermusuh dengan orang setiap hari. Kan, hidup kita ni penat lah kalau nak cari musuh. Hidup kita ni penat sebab hidup kita ni singkat dan hidup kita ni tak perlu untuk mencari silap dan salah orang lain. Jadi masa kita ni singkat, tanggungjawab kita ni banyak. Kalau contohlah wanita, saya bagi wanita lah. Kita kalau dekat rumah, kita pegang title apa? Isteri, ibu, lagi anak, menantu, kakak, adik, apa lagi? Tu baru kat rumah. Kalau kat tempat kerja, mungkin jadi bos, mungkin jadi AJK ni, kan? Editor ni. Tu orang perempuan, orang lelaki pun sama. Kan? Kalau di luar mungkin kita jadi AJK masjid, AJK apa-apa, rumah tangga dan sebagainya. So tanggungjawab kita banyak, masa kita sikit. Kan? So bila masa kita sikit, tanggungjawab kita banyak. So ada masa ke kita nak mempertikaikan orang lain? So sangat-sangatlah wasted, sangat-sangatlah membazir masa sekiranya kita mencari silap dan salah orang lain. Maka disebutkan oleh seorang Habib Al-Ajami, seorang wanita soleh namanya Amurah. Amurah ni adalah seorang isteri kepada Habib Al-Ajami, di mana disebut kepada suami dia, bangunlah wahai lelaki, malam akan segera berlalu, pagi akan datang ke hadapan kamu, maka lakukanlah perjalanan yang jauh yang akan ditempuhi oleh kamu, dan sementara bekalan masih lagi sedikit. Maksudnya apa? Bahasa mudah, dia peringatkan suami dia, wahai suami, bangunlah, kan, malam akan mai, kan, siang sekarang dah waktu siang, so keluarlah pergi mencari rezeki, kan, mencari rezeki. Dapat kat rumah perlu ada dinafkahi, perlu ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Maka sebagai satu peringatan, nak tidur boleh, bukan tak boleh tidur, nak rehat boleh, nak tengok TV boleh, kan, nak main game boleh. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga kita sebutlah tanggungjawab kita yang sepatutnya kita tunaikan, kita sia-siakan ataupun kita kurangi. Sebagaimana disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis yang begitu masyhur. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipersoalkan untuk apa yang kamu pimpin. Seorang suami ada tanggungjawab dia kepada isteri, kepada anak-anak. Sebagai seorang isteri ada tanggungjawab dia menjaga maruah suami, menjaga hak suami, menjaga rumah tangga, tanggungjawab dia. Maka perlu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Seorang anak perlu jaga maruah ibu ayah dia, perlu menjaga maruah di mana dia berada. Maka semua perkara tersebut akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan setakat pada luar Ramadan, begitu juga pada bulan Ramadan. Walaupun ada orang kata tak apalah, bulan Ramadan ni kan tak ada syaitan, bulan Ramadan ni kan tak ada hantu, kena rantai semua. Betul. Tapi nafsu kena rantai tak? Dok, pergi bazar Ramadan, cuba bawa RM50. Cukup tak? Tak cukup. Kan, tak cukup. Kan? Jadi memang rasa tak cukup, memang rasa nak makan macam-macam. Tapi kita kena tahan nafsu kita. Sebab tu para suami kena remind kat isteri, bila nak pergi bazar Ramadan, tanya dia siap, yang dompet tu RM20. Kan? Pertama pula kalau ni bazar Ramadan, dia boleh dah online transfer QR pula, kan. Kebetulan saya ingat lagi baru ni ada cemuh makan dekat hotel dan sebagainya. Saya pergi Jalan Tar, pergi bazar Jalan Tar. Husband kata, kita belilah ayat lain kan cair-cair green tea lah, benda semua tu kan. Kononnya bayar lah. Cakap tak ada duit kecil, kan, bagi RM50 tak ada duit kecil.
Dan sekali guna ni lah QR. Tapi nak kata rezeki Allah Ta'ala tu, dia duk QR sudah tak boleh-boleh. Kan mungkin sebab satu tak boleh, sebab kalau dia boleh dia beli macam-macam. Kan dia akan beli macam-macam sebab nafsu kan nak makan muka puasa kan, tapi sebab tak boleh so terpaksa pinjam duit staff, tak payah lagi, lupa kan, ingat balik terpaksa pinjam duit staff RM10 kan, nak katakan apa, itu kadang-kadang Allah nak remind kita sebenarnya tanpa kita sedar, dan kita akan melihat lah. Sebab tu pada bulan Ramadan ini juga para wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan ruang dan peluang ni untuk kumpul pahala yang berlipat kali ganda. Dan kalau kita tengok macam mana orang-orang dulu-dulu ni hebatnya mereka ni nak untuk berkongsi, nak cari dalam pahala. Saya ingat lagi lah kalau mak saya pun, kalau bukan waktu kecil je, waktu luar ni pun kadang-kadang kalau buat cok kodok orang ni sebut apa, kalau kami sebut cok kodok ni sebut apa, jemput pisang kan kan kalau orang Taras sebut cok kodok kan, jemput pisang kan, kalau buat ada pisang banyak, buat banyak-banyak, lepas tu lagi apa, hantar kat jiran, hantar kat adik-beradik, kat keliling rumah dan sebagainya. Kita buat satu mata je, buat satu jenis jemput-jemput je, tapi kita hantar tu sampai 5-6 rumah, sekali patah balik kat kita ada mi kari, ada kuih sagu, ada ni, dan penuh kat atas meja kan. Benda tu bulan Ramadan ni dia nikmat buat, tapi bila luar Ramadan jarang kita buat, tidak. Kan sama juga bila nak kat raya nanti, bila hari raya pun sama juga. Saya ingat lagi kalau macam mak saya meniaga kedai runcit. So bila meniaga kedai runcit, kita ada pemborong-pemborong yang kita beli, termasuklah non-Muslim. So apa yang berlaku adalah daripada kecil saya tengok macam mana mak ayah hajat adalah walaupun raya kita, tapi dulu rajin buat kuih raya kan. So akan buat kuih raya ni, akan buat satu set, akan buat berkat untuk bagi kepada non-Muslim. Akan sampai sekarang pun kalau buat kuih raya, anti-anti ni, angka-angka ni akan kata, oh ini kuih yang you buat, dia akan boleh tahu kuih tu kita buat ke kita beli. Sebab daripada zaman daripada mak kita muda kan, sampai kita bila dia makan kuih raya kita tu, dia tahu kita buat ke kita beli. Betul, ini mesti you punya mak buat kan. Dia boleh tahu dah. Kita bagilah sebagaimana kita bagi kepada yang kawan-kawan kita, adik-adik kita yang Muslim, kita bagi juga kat dia orang. Dan dia orang pun bila perayaan Cina dan sebagainya, dia orang pun akan kembali bagi balik kepada kita, hubungan kita nak raikan. Nak katakan indahnya kehidupan kita pada bulan Ramadan. Dan saya melihat kepada para wanita sekalian dan juga kepada pecinta wanita sekalian, maka inilah bulan yang sangat-sangat indah di mana kita akan menyiapkan persiapan yang pelbagai, dan Allah sediakan kita segudang, saya tak tahu nak kata segudang ke selautan ke, more than that. Okay, more than that yang Allah nak berikan ruang yang sangat-sangat banyak. Dan jangan rasa bersedih, la tahzan. Kan, inilah ruang yang Allah berikan kepada wanita sekalian, walaupun dalam keadaan keletihan, walaupun dalam keadaan kepenatan, walaupun dalam keadaan mungkin kadang-kadang kita terpaksa, kalau bukan bulan puasa ni kita tolonglah, kadang-kadang kita membebel kan. Bulan puasa tak apa, sabar kan, siap puasa. Tapi kesabaran itulah yang Allah akan nilaikan kepada kita semua, sebagaimana disebutkan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tersangatlah indah, dan dipengaruhi ibadah kita ni kepada 3 faktor utama. Dalam banyak-banyak yang saya sebutkan ni, hampir kurang sejam ni kan, sekarang ni 1:24, hampir kurang kita hampir sejam ni, ada 3 perkara. Kalau rasa tadi macam benda apalah yang Kak Mas sebut, dan yang Kak Mas kongsikan, ada 3 perkara yang dalam bab puasa dan juga ibadah ni yang dipengaruhi oleh 3 perkara ni. Benda apa? Yang pertama adalah berkenaan dengan faktor keikhlasan. Buatlah apa pun dalam kehidupan kita ni, termasuklah bulan Ramadan kan, bila kita ikhlas, insya-Allah Allah akan bagi yang pahala yang subhanallah. Sebab tu ikhlas ni definisi dia kalau sebut khalasa, ikhlas. Bahasa Melayu pun sebut ikhlas, bahasa Arab pun sebut ikhlas. Dia perkataan khalasa. Khalasa ni apa? Kosong, tak nampak. Sebab tu satu pepatah sebut ikhlas ni ibarat semut hitam di atas batu hitam pada waktu malam yang gelap. Kan memang gelap, tak nampak apa. Sebab tu ikhlas ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Nak tahu kita ni ikhlas tak ikhlas, kita boleh tahu. Ada satu ketika bila kita memberi, kita akan rasa puas hati sangat, dan kita tak akan ingat dah kembali. Kadang-kadang kalau kita bagi sedekah,
menyesal pula bagi RM50 tadi. Kan, tidak RM50 tu boleh gak beli apa-apa kan. Tapi duk teringat, dah bagi tapi teringat balik. Kan, rasa macam, kenapa bagi RM50 tak bagi 30 je. Kalau kita rasa teringat amalan yang kita buat tu, maka kita istighfar, mungkinlah ada sesuatu yang menghalang kita untuk rasa ikhlas. Maka kalau kita tengok pun, yang seterusnya, faktor yang kedua adalah kesempurnaan. Sebab tu setiap amalan yang kita buat ni, kita kena ada ilmu. Sebagai seorang wanita, kita kena ada ilmu. Sama ada bujang, sama ada dah berkahwin, sama ada yang berkerjaya, kita kena ada ilmu. Bila kita buat sesuatu tak ada ilmu, maka dia akan menjadi adat semata-mata. Sebab tu dalam susunan hadis, sama ada hadis Bukhari ataupun hadis-hadis Imam Nawawi sekali lain, susunan dalam semua hadis ni, hadis yang pertama apa dia? Berkaitan dengan apa? Dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sebab apa? Sebab semua benda yang kita buat dalam kehidupan kita ni, bila kita niat, jadi ibadah. Bila kita tak niat, menjadi adat. Contoh penting. Apa beza kita puasa Ramadan dengan puasa sunat? Apa beza dia? Tetap kita kena puasa daripada pagi, berbuka waktu malam. Bulan Ramadan pun sama juga, tapi beza dia apa? Bulan lagi niat puasa. Boleh tak bulan Ramadan kita tak, saya tak mau niat puasa Ramadan, saya nak niat puasa Syawal. Buat hati saya lah, saya nak niat macam mana pun tak boleh. Syarat untuk bulan Ramadan kita kena niat nawaitu shauma ghadin, dari syahr Ramadan, untuk bulan Ramadan khusus kita nak niat, tak boleh. Bila dan tiba kita tak tak apalah, hari ni bulan Ramadan ni saya niat puasa Ramadan, pada masa sama saya niat juga puasa-puasa yang seterusnya, bulan-bulan seterusnya, kita combine. Boleh tak? Nak dapat pahala lebih? Kita advance sikit. Tak boleh. Sebab tu yang katakan itu yang membezakan niat. Sama juga contoh, kita mandi biasa, kita nak pergi kerja, nak pergi kelas, nak pergi mana, dengan kita mandi wajib. Apa beza dia? Beza? Kau tak ada beza? Ada kata, dok, saya kalau mandi wajib saya pakai shampoo hak jenama ni. Saya akan mandi guna shower, saya akan betul-betul sapu, betul-betul selati. Kalau mandi biasa tak sangatlah, saya guna sabun-sabun biasa je. Dok kan sama je kan? Sama je kan? Cuma dia beza adalah niat. Kalau mandi biasa kan, lalu kita tak ada saja aku mandi hari Isnin kerana Allah Ta'ala. Jaranglah kita macam tu. Tapi adatnya biasanya bila kita bangun pagi, nak pergi mandi sebab kita untuk bersihkan diri, pergi kerja sebab kita jaga kebersihan dan sebagainya, itu pun dah dikira sebagai niat. Sebenarnya bila kita nak buat amalan-amalan tertentu, kita ada khususan waktu tertentu, dengan sebab tertentu. Maka itu dah yang membuatkan kehidupan kita ini sempurna. Nak sempurna itu perlu ada ilmu. Dan faktor yang ketiga juga dalam kita melakukan sesuatu ibadah, terutama pada bulan Ramadan ini, bukan setakat faktor keikhlasan, bukan setakat faktor kesempurnaan, tapi juga faktor kesungguhan. Sungguh-sungguh inilah yang Allah nilai. Sebagaimana disebutkan bahawasanya semakin ikhlas kita beramal, semakin besar pahalanya. Semakin tinggi kesulitan, kepayahan, kepenatan yang kita lakukan suatu amalan, maka menuntut kepada kesungguhan, menuntut kepada keseriusan, menuntut kepada kita berpenat-penat berlelah-lelah, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita dengar, selalu kita tahu, Allah tak pandang rupa paras kita, Allah tak pandang siapa kita jawatan, Allah tak pandang title apa kita dekat dunia ni. Tidak ada beza di antara lelaki dengan perempuan. Yang membezakan kita hanyalah iman dan juga takwa. Termasuklah walaupun saya sekarang ni duduk tengah live pun, walaupun bulan puasa, ramai lagi yang tangan-tangan mereka tak puas hati, kan. Tak apa, Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton live, kan, sama ada suka ke tak suka, tak ada masalah. Kita tak koyak dengan netizen. Okay, kita tak koyak dengan netizen walaupun bulan puasa. Tak perlu nak netizen pun. Mudah-mudahan ladang pahala tu kami dapatlah seorang sikit dekat sini, dekat tim-tim Harakah Daily ni, kan, dekat tim-tim YB Sultan Mastura ni, insyaAllah. Terima kasih sebab semua sudi menonton. Dan insyaAllah masa sangat-sangat mencemburui kita, kan, 1:30 kita mula on time.
kita pun kami nak stop on time jugalah, kan, supaya kita menjadi orang yang lebih tepati masa, insyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian yang Kak Mas berikan pada tengah hari ini, mudah-mudahan menjadi satu muhasabah, bukan setakat yang mendengar, tapi sebenarnya yang bercakap ni, mulut yang bercakap ni lebih dekat dengan telinga, lebih dekat dengan anggota-anggota yang ada ni, dan kita sama-sama menjadi orang yang lebih baik daripada sehari ke sehari. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk habiskan 30 Ramadan ini dengan baik, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pilih kita untuk sampai pada satu malam yang semua orang nak, iaitu malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Jadi mohon ampun dan maaf atas sepanjang tempoh perkongsian ni dari silap dan salah, tak faham bahasa-bahasa pelik-pelik tu, minta maaf banyak-banyak lah noh. Kan, minta maaf banyak-banyak. Dan insyaAllah Kak Man ambil kesempatan tu lah ni, bukan sahaja nak ucapkan selamat berpuasa, tapi Kak Man nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya bagi rasa mood tu, sebelum mood masuk raya kena mood puasa dulu lah. Dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua, kepada tim Harakah Daily dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati semua tim Harakah Daily, dan Kak Mas nak syorkan setiap hari Isnin hingga Khamis menonton Harakah Daily. InsyaAllah akan ada pelbagai petazkirah-petazkirah yang akan bersama kita, insyaAllah. Terima kasih semua. Salam.